Assalamualaikum. Selamat malam. Okay. Hai semua. Jangan terkejut. Okay, memang saja Nana nak buat dia suasana macam ni. Okay. So yang baru masuk, first time masuk Beauty Bazanas, welcome. Okay. Saya Nana. And selamat berkenal. Salam perkenalan. Selamat berkenan. Apa? Okay. So hai semua. Kejap Sebenarnya Nana macam perasan Nana up tajuk ni. Okay, Nana nak share. Nana bukannya orang kata orang apa pakar sangat dalam bidang ni, tapi apa yang Nana faham Nana share dengan korang. Okay, so siapa lagi yang memang kadang-kadang soalan ni Nana nampak macam benda ni boleh orang kata apa, boleh difikir, bukan boleh difikir dengan secara logiknya. Okay, secara logiknya, tetapi mungkin korang perlukan pendapat. Okay, pendapat daripada orang. Okay, so nak share dengan korang kenapa kita as an agent ataupun tak kisahlah dropship ke, agent ke, stokis ke, master stokis ke, ada persoalan orang macam Nana faham sebab kita baru masuk dalam dunia bisnes, so you tak faham. So ada ramai lagi yang tak tahu knowledge ni, okay, info ni. So Nana nak share dengan korang. So hopefully siapa yang tengok ni boleh bantu Nana untuk share live ni untuk bantu lagi ramai orang. Okay, firstly Nana just Nana satu, Nana buat live ni sementara nak tunggu Isyak. And kedua, tak apalah, kita kita pakai macam ni pun tak apalah. Yang penting Nana nak share. So Nana tak nak macam geram sangat nak share dengan korang. So bila Nana masuk seminar, Nana macam orang selalu bertanya soalan ni. Bermakna setiap kali Nana masuk seminar, memang soalan tu yang ditanya. So memang ramai lagi orang tak tahu pasal info ni. So hopefully apa yang Nana share ni boleh bantu korang untuk release korang punya persoalan yang selalu bermain dekat kita punya fikiran. Okay, sekarang ni dia ada dua, kita panggil dia model, business model. Okay, business model ni you kena faham apa yang you business yang you buat. First, adakah you adalah founder produk or you as an agent? Tetapi kenapa agent-agent ni, agent-agent, dropship, master stokis, leader perlu register juga syarikat? Sebab bila kita tahu pasal law, yes, every business kena ada SSM, betul. So kena daftar syarikat. So kenapa agent-agent pun kena daftar syarikat? Okay, jadi macam ni. Okay, founder kita faham. Founder memang dia punya company. Okay, so dia memang kena ada that kind of sijil syarikat, everything. So kita kena faham bila kita masuk je bidang berniaga. Okay, masuk je bidang berniaga, you akan dia ada satu persoalan. You nak buat long term ke short term? Okay, kalau you just buat macam main-main, you just buat sekadar nak mengisi masa lapang, kalau korang pernah dengar that word, okay, kadang-kadang orang tak terfikir langsung nak register sebab dia jual-jual ada tak ada. Okay, ada sales tak ada sales, it's up to the orang kata redah je, biar je, sukatilah ada sale tak ada sale. Ada sale, alhamdulillah, rezeki. Tapi kalau orang tu berfikir dia jump to the business tapi berfikiran yang dia nak berjaya, dia plan dia dah, once dia masuk je dari dropship, dia dah ada plan dia. Okay, berapa lama dia dah ada timeline dia dah ada planning. Okay, sebab tu once sebelum you nak register ke apa benda ke yang you nak tanya tu, you kena tanya diri you dulu. First, is it you betul-betul serious dengan you punya business? Adakah dia long term
Okay, lepas tu ada tak planning? Okay, at least kalau tak planning secara details pun, you planning you punya, okay, walaupun Nana tak ada timeline yang betul, contoh you fikir, okay, nanti you ada, bila you mula berfikir, benda tu still walaupun semata-mata planning dalam mind you, tapi it's still a planning, cumanya you tak put on the paper, tapi it's still you ada planning. Bila orang tanya, mungkin I plan nak jadi dropship dulu, tengoklah sebulan macam mana, mungkin I akan naik mini agent, lepas tu tengoklah berapa lama I boleh naik jadi, sebab you akan, bila you dah masuk, you dah tahu ranking dia daripada bawah sampai naik sampai ke leader, you dah tahu dah dia punya sistem dia macam mana. Once you dah involve, yang you dah register as dropship, you dah tanya dah siap-siap, okay, daripada dropship nanti I nak ke mana, you tanya you punya leader. Okay, lepas tu bila you dah tahu you punya persoalannya, you nak serius ke tak, lepas tu long term ke short term, and then you dah ada planning ke tak, walaupun plan dia hanya draft saja, permulaan. Okay, fine. Nanti nak detail, you boleh discuss with your leader. Lepas tu pula ada lagi satu, kenapa bila kita once you dah serious dengan all soalan-soalan tadi, so you akan create you punya company. Sebenarnya bila you jadi dropship ke, agent ke, tak kisahlah dari mana pun permulaan you kena ada your own company. Di mana contohlah sekarang ni mesti memang orang kata online. So I tak ada company, I tak ada kedai. Okay, kita ibaratkan sekarang ni you adalah offline. Kita ibaratkan dulu tak termasuk dengan pandemik ni. Okay, di mana you plan you nak berniaga, of course dulu offline you kena ada kedai. So bila you ada kedai you kena ada nama. Betul. So bila you dah ada nama untuk kedai you, then you kena register you punya kedai. Okay, lepas you dah register you punya kedai, and then you kena buka account business. Bila ada account business, daripada duit business tu untuk you run, you beli stok, and then bila dah beli stok, you restock, dan restock you repeat, and repeat maksudnya you akan rolling modal ni. That is offline. So betul orang kata I ada offline. Walaupun offline ni, walaupun you tadi beli barang, okay, you jual produk online, betul, you jual produk online, tetapi bila offline you kena ada buka kedai. So bila buka kedai, you nampak tak, you dah buka nama, tapi you tak akan guna nama brand tu. Faham tak maksud Nana? You tak guna pun. Contoh bila you buka kedai, you tak akan guna nama brand produk yang you pakai, tapi you kena cari another name yang you kena register. Yang name, yang produk tu HQ punya nama, you tak boleh nak pakai nama dia dah register. Then you have to get new name untuk company you. Nampak tak? Bermakna di sini, kesimpulan dia, you buka you punya company, and then you masukkan produk orang lain jual dalam company you, walaupun you tak ada produk sendiri. You faham tak? Okay, kalau yang dah tengok live ni, walaupun you tengok lepas live, kalau you faham, komen faham. Kalau you tak faham, komen tak faham. So Nana boleh faham. Okay, Nana boleh tahu you faham ke tak faham. Okay, ataupun kalau you tak maknanya kalau contoh you tengok and then you tak sampai part ni, maknanya you tak faham, ataupun you tak tengok sampai sini. Okay, right. Bila dah macam tu, okay, dia berbalik kepada sekarang. Sekarang ni kita tukar switch dia secara online je. Tetapi mana kita nak buka kedai? Social media lah kedai kita. You buka banyak kedai sebenarnya tau. Platform social media ialah kedai you. Sekarang dah ada WhatsApp status, Facebook pun ada banyak. Facebook status, Facebook profile, Facebook page, Facebook group. Facebook pun dah ada pecahan dia. Okay, TikTok, Telegram, YouTube, Twitter, LinkedIn. Banyak
platform. Sekali you buka, you boleh buka banyak kedai yang Nana sebut tadi. Itu adalah kedai you secara online. So, bila you dah buka, contoh you buka Facebook page, confirm you kena ada letak nama. Takkan you nak letak nama sendiri dekat Facebook page. Facebook page is your business. Kalau you letak nama sendiri, that is you punya FB profile, you punya personal. You boleh letak nama sendiri. Tapi kalau nama business, you kena letak nama syarikat yang you build up sendiri. You reka sendiri untuk company you. So that's why you kena register ikut nama company yang you create tu tadi. Kita nak ambil pattern tu, this is my name, orang lain tak boleh tiru dah. Sebab tu kita register, orang lain dah tak boleh tiru nama tu. Kalau you tak register, tiba-tiba lah you dah kita tengok akibat dia. Bila you dah 10 tahun, 20 tahun dah berkembang dah, tapi you tak register, tiba-tiba you baru dapat knowledge, I kena register ke, dan you pergi register. Tiba-tiba nampak sebenarnya nama you dah ada orang pakai and dah ada orang register awal-awal. So you cannot use that. Lepas tu you rasa macam mana? You kena restructure, rebrand balik. You kena cari nama baru. Nampak tak? Pentingnya you kena register. Sebab tu kadang-kadang orang tanya, kenapa you kena register? Sebab bila kita once kita jual produk orang lain, kita dah buka kedai kita sendiri. Okay, walaupun kita ni bukan founder kepada produk, tapi kita founder kepada syarikat kita. Sebab tu Nana memang proud nak beritahu, I'm a founder for Beauty by Zanas. So that is my company. Tapi dalam Beauty by Zanas, Nana share, Nana promote barang produk-produk Uniqlo. And then ada Anas Cosmetic, and then ada Mermaid, yang Nana memang nak bawa masuk untuk share dengan orang-orang yang follow Beauty by Zanas. That is how it works. Faham tak? Okay, that is a e-commerce. So you tak boleh nak kata I agent je, but you not staff. You bukan staff. Kalau you staff, you dibayar gaji hari-hari. You dah tak perlu dah fikir commission, kecuali dia orang nak bagi commission because of you punya sale, lain cerita. Tapi bila you jadi orang kata apa? Bila you jadi agent, you buat, you dapat. You tak buat, tak ada apa. That's why it's called a business. That is a business model. Bila once you buat business, you kena have a company. Faham tak? Tak kisah you like dropship je ke. Sebab tu Nana kata tadi, you punya goal, apa goal you? Kalau you nak long term, kalau you nak upgrade diri you daripada dropship, takkanlah nak duduk dropship selama-lamanya. Berapa je untung dapat? Okay, you daripada dropship you nak jadi mini agent. Macam contoh Uniqlo, daripada mini agent jadi agent, dari agent jadi mini stockist, dari mini stockist jadi leader. Salah, malah. Okay, you grow macam dalam sistem yang macam tadi yang Nana kata, daripada dropship, mini agent, you grow macam you dropship tu macam ala-ala baby. Kita umpamakan baby baru lahir, it's a dropship. Tetapi dia akan membesar tak? Yes. You dalam dropship tu, dalam pencarian dropship, you cari regular customer, okay, new customer, regular customer, and then bila dah repeat, you kembangkan lagi, and then daripada tu confirm lah, bila customer you berkembang, you dah boleh upgrade diri you daripada baby jadilah kanak-kanak. Daripada kanak-kanak tu mini agent, third agent, lepas tu naik lagi sampai you membesar. Okay, sama juga dalam business, you kena upgrade diri you. Sebab tu you kena tengok dulu big why you apa, goal you apa, planning you apa. Itu you kena tahu dulu sebelum you nak kembangkan you punya ni. Faham tak maksud dia? Faham tak? Okay, so hopefully korang faham. Kalau you faham, komen faham. And kalau ada soalan, just komen dia orang komen. Kalau rasa malu sangat nak tanya, DM to Beauty by Zanas, kita akan bantu you. Free consultation. Okay, free consultation. Dia bukannya sekarang ni, bukannya kita orang nak bercerita pasal business, tak.
Maksudnya Nana nak guide you. Okay, macam mana nak guide you? Okay, Nana nak invite you. Kalau you nak tahu more about business, okay, Nana invite you untuk masuk kita punya team. Okay, kita akan guide you macam mana you nak grow dalam Nana Squad. Okay, Nana perlukan 20 orang dropship sahaja, tanpa modal, tak perlu pegang barang, tak perlu pegang stok, apa orang kata, tak perlu nak post barang, tak perlu. You hanya perlu share je. Okay, dropship. Kalau you tak faham macam mana sistem dropship, don't worry, tanya je kita, klik je link dekat bawah tu. Okay, asyik je, saya nak jadi dropship tapi tak tahu cara. Saya rasa nak tahu detail pasal Unico ni dulu, nak cuba dulu. Kalau okay, saya nak jadi agent contoh, boleh, silakan. Nak cuba dulu baru nak jadi agent, silakan. Sebab apa? Kalau you tak cuba, you tak tahu. Ni untuk yang siapa-siapa yang belum pernah lagi cuba Unico. Tapi kalau you dah pernah cuba Unico and then you rasa dia serasi dengan you nak cuba convertkan diri you convertkan diri untuk jadi kita punya agent. Kita akan guide you, insyaAllah. Yang penting you willing to learn. Okay, sanggup dilatih, and then you nak berjaya, insyaAllah kita akan bantu untuk capai apa yang you nak. Tapi you kena bantu diri you untuk buat first step, klik link WhatsApp tu and bertanya dengan kami. Kami akan bantu you all. Don't worry, okay, don't worry. Kita tak makan orang, kita ajak orang. Kita ajak orang macam mana nak jana pendapatan daripada rumah, dapat income untuk kita bantu sesama kita dalam kisah pandemik ni kan, kita dah tak tahu nak cari kat mana. So kita ajar you, kita share dengan you apa benefit Unico yang kita boleh bagi dekat orang. Okay, so Nana rasa tu je lah Nana share untuk you faham kenapa walaupun kita as a dropship je, agent je, kita perlu buat syarikat. Macam Nana walaupun Nana buat, takkan Nana kecuali Nana staff Unico kan. Okay, kalau kerja kat staff Unico bolehlah dapat gaji macam tu. Tapi kita as an agent, kita as a business owner, kita latih diri kita daripada business owner. So dropship tu adalah permulaan kita daripada bawah sampai kita naik. Kecuali you ada modal besar, you terus naik stokis. Tapi dia ada pro and con dia juga. Sebab apa? Kalau you jadi stokis tanpa team, lagi satu hal cerita dia. So better, Nana rasa is the best thing untuk you nak buat first step. Macam mana you nak build your own career, new career ke, nak cari duit extra ke, ataupun new. Kadang-kadang ada orang dia sekarang mungkin baru kena buang kerja ke, jom join us. Ataupun you tengah bekerja 9 to 5 tapi nak buat sambil-sambil untuk part time pun tak apa. Kita akan share dengan you macam mana you nak macam mana you nak spare masa you walaupun you ada 9 to 5 job. Kita akan share. Cumanya you willing to learn ataupun willing to do je. Itu je kita nak bantu. Kalau you tak boleh bantu diri you, kita tak boleh bantu. Kita hanya boleh bantu orang yang memang kita nak kita bantu. Dari segi share macam mana nak jana pendapatan dengan Unico. InsyaAllah kalau you nak dapat you punya income, orang kata nak berapa banyak, it's up to you. You yang decide. Kalau you nak 1,000, you akan cuba untuk dapatkan 1,000. Kalau you nak 3,000, you akan dapatkan 3,000 daripada cara yang kita bagi kat you. Dia ada strategi dia ada cara dia. Macam mana? Confirm lah kena masuk Nana Squad. Mana boleh bagi tahu kat sini. Okay, nak tahu macam mana, kena masuk Nana Squad. Kita akan bimbing you. Okay, so itu je lah Nana nak share dengan korang. Jangan lupa like and share live ni and okay, itu je nak share malam ni. So hopefully this week, okay, esok hari dah new week untuk kita in July. So hopefully korang apa orang kata, apa yang you plan tu moga-moga dipermudahkan. And then kita nak doakan yang siapa yang positif COVID cepat sembuh, and kita nak elakkan untuk ramai lagi terjebak dengan pandemik ni. Kita doakan banyak-banyak supaya benda ni just go away. Okay, so hopefully kita doakan yang terbaik untuk diri kita dan orang lain juga. So sebaik-baik manusia memberi manfaat ke orang. So hopefully sharing Nana ni boleh membantu sedikit lah korang punya
persoalan tu kan terjawab ke. Kalau tak terjawab, just komen je, InsyaAllah Nana boleh share lagi kot. Kalau you tak faham boleh tanya. Okay, so Nana nak share benda tu sebab Nana tengok macam ramai lagi yang masih confused. Jangan confused, senang je dek. Okay, benda ni senang, just tanya je kalau tak tahu. Tapi hopefully Nana boleh membantu korang yang terfikir-fikir kenapa kena register. Sebab kita dah decide untuk kita jadi business owner untuk company kita yang orang kata menjual produk orang lain. Kita dia punya pemahaman ialah kita buka company kita jadikan produk tu as a supplier. Gitu, supplier untuk barang ke dalam kedai kita. Faham tak maksudnya? Okay, so kalau korang faham, Alhamdulillah. Thank you so much yang join live ni. Lepas